Istita'ah merupakan satu daripada syarat wajib dalam mengerjakan ibadah haji. Oleh itu, jika seseorang individu tidak mencukupi syarat istita'ah, maka tidak ada padanya kewajipan menunaikan ibadah haji. Namun begitu, terdapat satu keperluan untuk membuat penelitian semula istita'ah dengan mengambil kira perubahan zaman serta realiti semasa yang berlaku pada zaman sekarang. Perkara ini signifikan bagi memastikan jemaah haji benar-benar berkemampuan dan tidak terbeban untuk melaksanakan kewajipan ibadah haji. Istita'ah haji perlu dilakukan penelitian semula kerana terdapat beberapa masalah dan isu lain yang timbul selain daripada aspek istita'ah yang diambil kira dalam menentukan seseorang itu mampu mengerjakan haji sebagaimana yang telah dibahaskan oleh ulama dalam kitab klasik. Masalah dan isu tersebut sedikit sebanyak boleh menjejaskan seseorang individu daripada mengerjakan haji. Istita'ah ialah kemampuan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji bergantung kepada situasi dan keadaan mereka. Syarat-syarat istita'ah terbahagi kepada 3 iaitu yang pertama, istita'ah al-maliyah iaitu kemampuan dari segi kewangan. Kedua, istita'ah al-badaniyah iaitu kemampuan dari segi kesihatan fizikal. Ketiga, istita'ah al-amniyah iaitu kemampuan keselamatan diri termasuk mempunyai kenderaan, tiket kapal terbang dan kelulusan mendapatkan visa haji. Seterusnya, kita masuk ke perbincangan penelitian semula konsep istita'ah dalam ibadah haji. Di sini kami bawakan 3 isu utama iaitu kuota haji, visa haji dan kesihatan. Seterusnya adalah berkaitan kuota haji. Pada tahun 1990 telah berlakunya suatu tragedi buruk iaitu tragedi terowong Al-Mu'assim yang melibatkan lebih 1,000 mayat jemaah haji bertindih. Terowong tersebut hanya mampu menampung kapasiti sebanyak 1,000 orang sahaja. Namun pada ketika itu, jumlah jemaah haji yang melaluinya adalah lebih daripada 2 kali ganda kapasiti tersebut. Malah, anggaran mengatakan seramai 5,000 orang berada di dalam terowong tersebut ketika tragedi ini berlaku. Suhu di luar terowong yang terlalu panas diburukkan lagi dengan kegagalan sistem pengudaraan di dalam terowong itu. Oleh itu, penetapan kuota bagi jemaah haji adalah berdasarkan kepada maslahah-maslahah dalam menentukan dan memastikan perjalanan ibadah haji supaya lebih teratur dan selamat. Penentuan kuota haji dalam kaedah usul fiqh iaitu maslahah mursalah telah diambil kira bagi menjaga maslahah beberapa pihak termasuk jemaah haji dan pihak kerajaan Arab Saudi sebagai tuan rumah yang bertanggungjawab menguruskan jemaah haji supaya perjalanan haji selesa dan selamat. Para ulama telah menerima maslahah ini sebagai satu dalil untuk dijadikan hujah tentang keperluan bagi memastikan maslahah jemaah haji itu terjaga. Terdapat beberapa pandangan ulama kontemporari dalam menentukan hukum sama ada dibolehkan had atau tidak dibolehkan had bilangan jemaah haji dalam satu-satu musim haji. Pandangan yang mengharuskan bilangan jemaah haji dihadkan antaranya ialah Dr. Yusuf Al-Qardawi, Syekh Hamid Abdullah Al-Ali, Syekh Atiyah Sakar dan Lajnah Al-Fatwa Al-Kuwaitiyah. Manakala Dr. Amir Abdul Aziz berpendapat bilangan jemaah haji tidak boleh dihadkan. Dalam konteks masa, kuota rasmi haji negara-negara dalam Pertubuhan Negara-Negara Islam OIC termasuk Malaysia adalah berpandukan kepada Musyawarah OIC pada tahun 1988 di Amman, Jordan. Pihak kerajaan Arab Saudi telah menetapkan kuota haji setiap negara pada kadar 0.1% daripada jumlah penduduk negara berkenaan. Kuota rasmi haji Malaysia adalah sebanyak 31,600 orang. Dengan adanya kuota haji, maka tidak semua calon jemaah haji yang berdaftar dapat menunaikan ibadah haji pada tahun semasa. Mereka perlu menunggu giliran pada tahun seterusnya. Hal ini menunjukkan bahawa mendapatkan kuota menjadi salah satu syarat istita'ah dalam melaksanakan ibadah haji. Dan ini adalah selaras dengan resolusi Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan kali yang ke-26 yang memutuskan bahawa yang pertama, berdasarkan fiqh aulawiyat demi meraihkan peruntukan kuota, hendaklah memberikan keutamaan kepada orang yang belum pernah mengerjakan haji. Dan yang kedua, mendapatkan kuota haji dikira sebagai syarat istita'ah. Pada tahun 2019, dunia dikejutkan dengan penularan coronavirus 2 yang dipercayai berasal dari China. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 sebagai pandemik pada 11 Mac 2020. Hal ini telah menyebabkan kerajaan Malaysia memutuskan untuk mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi menghentikan penularan COVID-19. Hal ini juga menyebabkan ibadah haji ditangguhkan dan perkara ini berlaku adalah kerana negara Arab Saudi tidak memberikan kuota haji kepada satu negara. Pada musim haji 1443 Hijrah atau 2022 Masihi, kuota bagi jemaah haji di Malaysia ialah seramai 14,306 orang iaitu 45% dari kuota rasmi sebanyak 31,600 orang dan ia diberi keutamaan kepada jemaah haji pada tahun 2020 yang tertangguh akibat
Pandemik COVID-19. Pada musim haji tahun 2022, berlaku pengurangan kuota haji di Malaysia kerana Kerajaan Arab Saudi memutuskan untuk mengehadkan kepada hanya 1 juta jemaah haji sahaja. Walau bagaimanapun, Malaysia telah berjaya mendapatkan kembali kuota asal jemaah haji yang berjumlah 31,600 orang. Kini, kuota rasmi haji Malaysia adalah sebanyak 31,006 orang dan ini adalah berasaskan perangkaan penduduk Malaysia pada masa kini. Malah, perbincangan telah diadakan dengan pihak berkuasa Arab Saudi bagi mengutarakan hasrat Malaysia untuk mendapatkan penambahan kuota haji rasmi kepada 31,950 jemaah pada tahun hadapan iaitu 2024. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata penambahan itu selaras dengan jumlah penduduk negara yang meningkat kepada 31.95 juta berdasarkan populasi 2019 yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Setelah kita melihat isu-isu ta'ah yang timbul dari penetapan kuota haji sebentar tadi, kita lihat pula kepada isu berbangkit seterusnya iaitu berkaitan dengan visa haji. Visa haji adalah visa khas berupa kebenaran yang dikeluarkan untuk membenarkan umat Islam seluruh dunia menunaikan haji di Tanah Suci dan ia sah dalam tempoh tertentu. Biasanya ia meliputi tempoh menunaikan haji itu sendiri. Berdasarkan pengertian sebentar tadi, kita dapat fahami bahawa kebenaran mengerjakan haji melalui visa haji diperlukan sebelum seseorang itu dibolehkan untuk menunaikan haji yang dikuatkuasakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Al-Adatul Muhakkamah yang bermaksud adat dijadikan penentu hukum. Oleh itu, kebenaran bagi menunaikan ibadah haji melalui visa haji adalah termasuk dalam istita'ah haji iaitu di bawah istita'ah al-amniyah, merangkumi kemampuan dari sudut keselamatan atau keamanan. Tempoh menunggu giliran haji melalui tabung haji mengambil masa yang sangat lama kerana berkemungkinan besar kita sudah pun terlalu uzur ataupun telah meninggal dunia sehingga masyarakat tidak sempat untuk mengerjakan haji. Hal ini mendorong masyarakat Islam yang berkemampuan untuk menunaikan haji mengambil keputusan untuk memilih visa furodah. Visa furodah adalah visa yang diuruskan syarikat pelancongan dan dikeluarkan oleh Arab Saudi tanpa melibatkan jumlah kuota yang diperoleh tabung haji. Akan tetapi, terdapat beberapa hal berbangkit berkaitan visa furodah yang menghalang seseorang dari memperoleh visa tersebut. Pada masa yang sama, ia menjadikan seseorang tidak berkemampuan mengerjakan haji. Faktor-faktor yang menghalang seseorang untuk mendapatkan visa furodah iaitu pertama, penipuan pakej haji. Lembaga tabung haji menasihati masyarakat Islam di Malaysia supaya berhati-hati dengan pakej haji yang ditawarkan segelintir agensi pelancongan yang tidak dilesenkan oleh tabung haji untuk mengelakkan penipuan pakej haji ini. Pada tahun 2022, visa furodah menjadi topik hangat apabila 380 bakal jemaah haji terkandas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akibat ditipu sebuah syarikat pelancongan. Bakal-bakal haji yang mendapat visa furodah dinasihati untuk menggunakan perkhidmatan pakej haji yang disediakan oleh pengelola jemaah haji yang dilesenkan tabung haji kerana pihaknya hanya akan mengawasi agensi yang berdaftar di bawahnya sahaja seperti antaranya Andalusia Travel and Tours, Alif Travel and Tours dan lain-lain. Faktor yang kedua iaitu visa furodah yang terhad kerana jumlah kuota yang diperuntukkan adalah sedikit. Untuk pengetahuan semua, visa furodah tidak termasuk dalam kuota rasmi Malaysia serta pengurusan visa haji furodah adalah di luar bidang kuasa tabung haji. Visa furodah mempunyai kuota yang terhad iaitu ia bergantung atas budi bicara dan hak mutlak Kerajaan Arab Saudi untuk mengeluarkan visa kepada pihak-pihak tertentu yang memohon. Berikutan dari jumlah visa furodah yang terhad, timbul masalah apabila terdapat pula syarikat pelancongan bukan pengelola jemaah haji yang mempromosikan pakej haji furodah dengan penawaran secara meluas tanpa berpandukan kepada bilangan visa furodah itu sendiri. Akibatnya, bilangan jemaah melebihi jumlah visa furodah yang ada. Hal ini tercetus apabila pengurusan visa furodah itu sendiri tidak dikawal oleh pihak kerajaan baik Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya atau pihak tabung haji. Keadaan menjadi lebih parah apabila pada tahun 2022, Arab Saudi tidak mengeluarkan visa furodah serta bilangan jemaah haji seluruh dunia dihadkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Arab Saudi mengehadkan hanya 1 juta umat Islam dapat menunaikan ibadah haji sebagai langkah mengurangkan jumlah jemaah haji dalam usaha mengekang penularan COVID-19 pada ketika itu. Faktor yang ketiga ialah kos visa furodah yang tinggi.
Visa forodok biasanya hanya dipohon oleh orang-orang berada sahaja disebabkan kos bagi pakej visa forodok lebih tinggi berbanding pakej oleh tabung haji. Harga yang perlu dibayar adalah bermula daripada RM36,000 sehingga RM56,000 bergantung kepada pakej haji yang diambil. Lebih-lebih lagi, sejak musim pandemik COVID-19, setiap kos meningkat di Arab Saudi bagi menaik taraf fasiliti. Apa yang dapat disimpulkan di sini, penguasaan undang-undang oleh pihak kerajaan Arab Saudi berkaitan visa haji ini tidak lain dan tidak bukan untuk kemaslahatan jemaah haji ketika mengerjakan haji dengan mengambil kira aspek keselamatan dan keamanan jemaah haji ketika di tanah suci. Oleh itu, jemaah haji perlu untuk mendapatkan visa haji sebelum dibenarkan untuk mengerjakan haji dan tidak wajib ke atasnya untuk mengerjakan haji jika gagal untuk mendapatkan visa atas sebab-sebab tertentu kerana ia di luar kemampuannya. Seluruh dunia dikejutkan dengan pandemik COVID-19 yang menyebabkan kebanyakan negara melaksanakan tindakan pencegahan untuk mengekang penularan COVID-19 termasuklah Malaysia. Pada tahun 2020, Kerajaan Arab Saudi mengumumkan halangan sementara memasuki Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Muzakarah berpandangan penangguhan ibadah tersebut berdasarkan hujah-hujah berikut. Yang pertama, istita'ah, kerana ia melibatkan kemampuan menunaikan ibadah haji dari beberapa aspek. Yang pertama, kesihatan, kewangan, keselamatan bakal haji dan keizinan melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Tanpa persediaan yang cukup untuk memenuhi kemampuan tersebut, syarat istita'ah tidak dapat dicapai bagi menyempurnakan ibadah haji. Yang kedua, kefaduan ibadah haji dikategorikan sebagai kewajipan yang luas waktu pelaksanaannya. Ia harus ditangguhkan apabila syarat wajib tidak sempurna pada tahun tersebut. Dan terakhir, keputusan ini turut selaras dengan kaedah fiqh menolak perkara yang membawa kepada kerosakan lebih utama daripada mendapatkan kebaikan. Pada 22 Jun 2020, satu pengumuman oleh Kementerian Haji dan Kementerian Kesihatan Arab Saudi yang akan membuat sekatan terhadap bilangan jemaah yang akan datang menunaikan haji iaitu sebanyak 1,000 orang sahaja. Kebanyakannya adalah warga Arab Saudi sendiri yang berumur 20 hingga 65 tahun yang bukan daripada kalangan obesiti dan bukan hamil dibenarkan melakukan haji. Jumlah jemaah hanya 0.02% daripada 3.5 juta jemaah haji tahunan. Langkah berjaga-jaga akan dilaksanakan secara meluas dan mengecualikan jemaah haji yang mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat jangkitan COVID-19, memerlukan ujian COVID-19 14 hari sebelum haji. Semasa tiba ke Mekah, jemaah akan dipantau sepanjang perjalanan haji dengan gelang elektronik dan untuk memastikan negatif 14 hari sebelum haji dan 10 hari selepas haji. Pengasingan serta-merta dan kuarantin akan dijalankan sekira menunjukkan gejala dalam kalangan jemaah haji. Terdapat penggunaan meluas platform digital yang akan memantau gejala selain menyediakan panduan perubatan dan penggunaan gelang elektronik untuk menguatkuasakan kuarantin dan memantau pergerakan jemaah haji. Aplikasi dan peranti ini adalah satu kemestian bagi semua jemaah yang akan menunaikan haji. Pada tahun 2021, jumlah jemaah haji adalah 60,000 orang terdiri daripada jemaah yang berumur 18 hingga 60 tahun. Semua jemaah tempatan, pekerja perubatan dan bukan perubatan yang menunaikan haji wajib mempunyai 2 dos vaksin COVID-19 yang diluluskan sebelum 1 Zulhijjah. Jemaah haji antarabangsa pula wajib untuk mempunyai 2 dos vaksin COVID-19 yang diluluskan oleh WHO dengan dos yang kedua diberikan sekurang-kurangnya 1 minggu sebelum memasuki tanah Arab. Semua jemaah haji perlu membuktikan ujian COVID-19 negatif 72 jam sebelum tiba di Arab Saudi dan semasa ketibaan mereka dikuarantinkan selama 72 jam dan menjalani ujian COVID-19 berulang dalam masa 48 jam. Selepas ketibaan, mereka perlu mengekalkan jarak 1.5 antara jemaah haji, memakai topeng muka semasa ritual serta diwajibkan untuk memuat turun aplikasi untuk digunakan semasa prosedur pendaftaran dalam menunaikan haji. Apabila masuk tahun ketiga pandemik, musim haji akan berlangsung pada Julai 2022 dan Arab Saudi mengumumkan bahawa haji pada tahun tersebut dijangka merangkumi 1 juta jemaah haji. Jemaah haji mesti berumur di bawah 65 tahun, divaksin sepenuhnya dengan vaksin COVID-19 dan mempunyai ujian COVID-19 negatif. Syarat kesihatan dan pemeriksaan berkenaan dengan COVID semakin lama semakin berkurangan. Hal ini demikian kerana pengurangan kes dan kes dalam keadaan terkawal. Kuota haji dan syarat pemeriksaan kesihatan akan kembali normal seperti biasa sebagaimana sebelum pandemik COVID-19 terjadi. Namun yang demikian, kita tidak dapat menafikan bahawa sekiranya terdapat kekangan ataupun wabak yang melanda kembali, Arab Saudi mungkin akan mengambil tindakan yang sama seperti mana yang diambil ketika berlakunya pandemik COVID-19.